Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aktivis politik Kuala Kiasung telah bertanya, sebab apa Anwar Ibrahim tidak melaporkan jenayah atau salah guna kuasa Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada SPRM. Mengikut Anwar, dia boleh buktikan yang Tun Dr. Mahathir Mohamad terlibat dengan rasuah. Dan keluarga serta kawan-kawan kroni Dr. Mahathir, termasuk Mahathir sendiri, telah kaya raya oleh kerana jenayah rasuah tersebut. Dan Anwar ada bukti yang lengkap. Dan Anwar akan buktikannya di dalam mahkamah. Ini kes di mana Mahathir telah saman Anwar kerana Anwar dikatakan telah fitnah Mahathir. Dan Mahathir minta Anwar ni tarik balik tuduhan dia dalam seminggu. Kalau tidak, Mahathir kata dia akan saman. Dan Anwar kata ya, dia akan sambut saman Mahathir dan dia akan buktikan di dalam mahkamah memang betul Mahathir terlibat rasuah. Dia ada bukti yang lengkap. Dulu dia kata 6 kotak, 20 tahun lebih dululah. Sekarang ni tak tahu berapa kotak, tapi dia ada bukti dan dia boleh buktikan yang Mahathir memang terlibat dengan rasuah. Kuala Kiasung tanya, kalau betul lah Anwar mempunyai semua bukti, berkotak-kotak bukti yang lengkap bahawa saja Mahathir terlibat dengan rasuah, sebab apa Anwar diam? Sebab apa Anwar cover kesalahan ini, rahsiakan kesalahan ini, padahal menjadi tanggungjawab sekira seseorang ada bukti ataupun ada saksi bahawasanya satu jenayah telah dilakukan, maka menjadi kewajipan atau tanggungjawab kita melaporkan jenayah tersebut. We are supposed to report the crime if we have witness atau evidence bahawasanya memang betul jenayah itu telah dilakukan. Kita tak boleh rahsiakan jenayah tersebut. Kita perlu, wajib kita laporkan jenayah tersebut. Jadi Anwar sekarang mengaku yang dia ada bukti, dia tahu yang Mahathir terlibat dengan rasuah dan dia boleh buktikan, tapi dia tidak terlebih dahulu membuat laporan. Sepatutnya Anwar hari ini perlu membuat laporan kepada SPRM, serah bukti-bukti yang Anwar simpan tentang rasuah Mahathir itu kepada SPRM, dan biar SPRM menjalankan siasatan, adakah tuduhan ini betul atau tidak, adakah bukti ini sahih atau sah, dan memang benar Mahathir telah lakukan jenayah rasuah. Ini tanggungjawab SPRM. Tanggungjawab Anwar ialah melaporkan kepada SPRM dan beri semua bukti-bukti berkotak-kotak tu, beri bukti tu kepada SPRM untuk SPRM siasat. That is what is supposed to happen. Tapi Anwar tidak buat. Anwar cuma membuat tuduhan di luar mahkamah bahawasanya Mahathir ni terlibat rasuah, keluarga Mahathir, anak Mahathir, kawan-kawan rapat Mahathir, kroni-kroni Mahathir macam Tun Daim Zainuddin, Ananda Krishnan dan ramai lagi lah. Cina pun ramai. Orang macam Vincent Tan, orang macam ni YTL dan sebagainya. Mereka semua kaya raya oleh kerana Mahathir salah guna kuasa. Mahathir lakukan jenayah untuk membantu kawan-kawan dia, proksi dia, kroni dia, trustee dia, saudara mara dia untuk menjadi kaya raya. Mengikut satu buku, dianggarkan estimate di antara 100 hingga 200 bilion telah dicuri oleh Mahathir dan Daim, kedua-duanya. Ini mengikut buku yang telah ditulis, 100 to 200 billion. Kalau 100 hingga 200 bilion semenjak 40 tahun dulu, tahun 80-an, hari ini nilaian dia melebihi 700-800 bilion. We are talking about almost 1
trilion, bukan bilion dah, hampir 1 trilion jumlah duit yang telah disapu oleh Mahathir dan Daim. Mengikut buku itulah. Buku tu boleh dibeli di pasaran, tidak ban. Dan sekira benar tuduhan buku itu dan tuduhan itu disahkan, dikonfirm oleh Anwar, di mana Anwar kata dia ada bukti yang lengkap dan dia akan tunjuk bukti ini di dalam mahkamah, maka Anwar telah melakukan satu jenayah. Jenayah mengetahui yang beratus-ratus bilion, mungkin hampir 1 trilion telah dicuri oleh Mahathir dan Daim dan kroni-kroni yang ramai lagi itu. Tapi Anwar rahsiakan. Anwar cuma buat tuduhan di ruang mahkamah. Dan oleh kerana sekarang Anwar disaman, maka Anwar akan tunjukkan bukti di dalam pembelaan dia di dalam mahkamah. Bermaknanya saya tidak fitnah. Yang saya kata Mahathir rasuah, Mahathir curi duit, benar. Dan ini bukti dia. Saya boleh buktikan memang benar-benar berlaku. Ini yang akan Anwar akan buat. Jadi Kuah Kiah Song kata kalau sekira betul, nombor satu, betul Mahathir telah curi begitu banyak duit sampai beratus-ratus bilion. Dan sekira betul bahawasanya bukti ada dan sekira benar Anwar simpan bukti itu di dalam rumah dia ke bawah katil dia ke tak tahulah di mana. Bermaknanya number one, Mahathir did steal hundreds of billions. Number two, ada bukti. Dan nombor tiga, bukti itu ada dengan Anwar. Maka kerana ini Anwar telah lakukan satu kesalahan, satu jenayah. Jenayah melibatkan dia mengetahui tentang jenayah, dia ada bukti tentang jenayah, tapi dia tidak melaporkan, dia rahsiakan jenayah tersebut. So sekarang ni Anwar pun yang sebenar perlu ditangkap dan di-charge atas kesalahan mengetahui dan mempunyai bukti tentang jenayah tapi merahsiakan jenayah tersebut. So Anwar is in deep shit. Anwar ni kalau nak kira pun perlu ditangkap dan di-charge atas collaboration. Maknanya dia bersebahat dengan Mahathir. He collaborated with Mahathir. He knows Mahathir curi begitu banyak duit tapi dia rahsiakan, dia tidak mendedahkan jenayah tersebut. This is another crime. Maknanya a crime of knowing about a crime and of not reporting a crime is a crime. Mengetahui tentang jenayah, tidak melaporkan jenayah, ialah jenayah. Ini jenayah Anwar lah. Jadi Anwar mungkin ada bukti untuk nak membuktikan Mahathir memang betul-betul curi sampai 100-200 bilion. Yang hari ini mungkin 600-700-800 bilion nilaian dia. Dan tapi pembelaan Anwar ni akan membuka satu lagi persoalan. Dalam Anwar membela diri dia bahawasanya saya tidak fitnah, saya bercakap benar. Pengakuan tu yang dia tidak fitnah, dia bercakap benar dan dia ada bukti akan membuka satu lagi isu iaitu jenayah yang melibatkan Anwar Ibrahim. So I think Anwar korek satu lubang untuk nak cover satu lubang dan dia membuka satu lubang yang lebih besar daripada lubang yang dia cover. He dug a hole to take the earth to cover another hole and now he's got a bigger hole he's going to fall into. Sekiranya undang-undang dilaksanakan secara betul, sekiranya SPRM menjalankan tugas, maka apabila Anwar masuk mahkamah, fail bukti itu di dalam mahkamah membuktikan yang benar Mahathir telah lakukan rasuah, salah guna kuasa, telah mencuri duit rakyat begitu banyak. Hari itu Anwar perlu ditangkap dan di-charge atas jenayah bersebahat, collaborating with a crime. So kita akan tengok apa SPRM akan buat apabila Anwar membuktikan yang dia tahu dan dia ada bukti tentang jenayah Mahathir. Okay, the next thing is sekarang ni, hari ni lah duk cerita kecoh pasal
siapa yang akan menentukan pengampunan Najib? Orang ni kata lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan akan menentukan pengampunan Najib. Seorang lagi pakar lain pula berkata ini budi bicara agung, kuasa agung. Akhirnya lembaga pengampunan hanya recommend sahaja. Lembaga pengampunan akan recommend adakah wajar atau tidak Najib diberi pengampunan. Should Najib be given pardon or not? Dan lembaga pengampunan akan recommend yes or no kepada Agung. Akhirnya Agung akan menentukan. Agung nak ikut recommend lembaga pengampunan atau nasihat lembaga pengampunan, boleh ikut. Tak mau ikut pun tak payah ikut. You make up your own mind. You decide yourself. Maknanya Agung akan dengar recommend ataupun nasihat dari lembaga pengampunan, tapi tidak semesti Agung ikut nasihat tersebut. Dia boleh buat sebaliknya. Tuanku boleh kata saya tak mau ikut lembaga pengampunan punya nasihat, saya buat keputusan saya sendiri. Ini mereka kata. So ada satu grup yang kata Agung perlu ikut nasihat. Because nasihat dari lembaga pengampunan yang sebenar bukan nasihat tapi arahan. Bermaknanya kalau lembaga pengampunan nasihat kata ampunkan Najib, Agung kena ampun. Agung tak boleh buat sebaliknya. Tapi satu grup kata tak payah, Agung boleh terima nasihat, tak sebenar dengar nasihat. Terima tapi tak semesti dengar. So what is the real situation? Kalau kita nak ikut undang-undang, nak ikut peraturan, nak ikut perlembagaan Malaysia, yalah bolehlah kita cakap macam tu. Tapi kita kena faham. 2 Perdana Menteri dijatuhkan. 2. Perdana Menteri yang pertama, Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri yang kedua, Ismail Sabri Yaakob. Kedua-dua Perdana Menteri ini dijatuhkan kerana dituduh tidak membantu Najib. Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, kedua-dua dituduh tidak membantu Najib, maka mereka diguling, mereka dijatuhkan. Mula-mula Muhyiddin Yassin disingkir atas tuduhan dia tidak membantu Najib, dan apabila Ismail Sabri Yaakob ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia juga digulingkan. Dan perkara ini bukan rahsia. Perkara ini dibangkitkan oleh orang UMNO. Mereka kata Parlimen perlu dibubar. Ini semasa Ismail Sabri Yaakob. Parlimen perlu dibubar dan pilihan raya tergempar PRU 15 perlu diadakan oleh kerana Ismail Sabri Yaakob tak mau bantu Najib. Dan sekiranya Ismail Sabri Yaakob tidak bubar Parlimen, maka lembaga disiplin akan bertindak untuk singkir Ismail Sabri Yaakob sebagai ahli UMNO. Bermaknanya Ismail Sabri Yaakob akan dipecat dari UMNO. Will be sacked from UMNO kalau dia tidak bubar Parlimen. Dan sebab mereka nak suruh Ismail Sabri bubar Parlimen ialah supaya Perdana Menteri boleh ditukar. Ismail Sabri Yaakob boleh diganti dengan Perdana Menteri baru yang akan membantu Najib. Jadi perlulah maknanya Parlimen dibubar, PRU 15 tergempar diadakan, satu Perdana Menteri baru perlu angkat sumpah, dan Perdana Menteri baru ini akan membantu Najib. Itu cerita justifikasi sebab apa Parlimen perlu dibubar, sebab apa PRU 15 tergempar perlu diadakan. That's the narrative dari UMNO. Oleh kerana Ismail Sabri Yaakob tidak bantu Najib, dan kita nak Perdana Menteri yang baru yang akan bantu Najib. So perkara tu sudah berlalu. Parlimen telah pun dibubar, PRU 15 telah pun diadakan, Perdana Menteri baru, new Prime Minister, telah pun angkat sumpah. Jadi dalam keadaan macam itu, mengikut naratif itu, macam mana Perdana Menteri baru yang ketiga ni, iaitu Anwar Ibrahim,
tidak akan membantu Najib. Sebab Perdana Menteri baru Perdana Menteri yang pertama disingkir, Perdana Menteri yang kedua disingkir. Oleh kerana Perdana Menteri yang ketiga ni akan bantu Najib. Kalau Perdana Menteri yang ketiga tidak bantu Najib, maka dia pun akan disingkir. Hari Jumaat baru ni, 2 hari dulu, 191 bahagian UMNO. Bermaknanya keseluruhan 100% lah. 100% bahagian UMNO, termasuk juga wanita, termasuk juga pemuda, termasuk juga puteri, semua telah menandatangani petisyen kepada Agong, meminta Agong bertindak untuk beri pengampunan kepada Najib. Ringkas cerita, sekira Najib tidak diberi pengampunan, maka Perdana Menteri yang ketiga ni, Anwar Ibrahim, juga akan disingkir, mungkin melalui UMNO Barisan Nasional tarik sokongan dari Parlimen, kerajaan akan tumbang, Parlimen perlu dibubar, dan PRU 16 perlu diadakan untuk melantik Perdana Menteri yang baru. Either itu akan berlaku ataupun Najib diberi pengampunan. Di antara dua tu sahaja yang akan berlaku. So yang cerita kuasa ni yang sebenar, kuasa agung, kuasa mutlak, bahawasanya Agong tidak semesti mengikut nasihat lembaga pengampunan. Yang sebenar lembaga pengampunan hanya boleh recommend atau nasihat, tapi dia tidak berkuasa. Itu semua tak payah kita bincanglah. Kuasa lembaga pengampunan ke, kuasa agung ke, itu hanya nasihat ke, atau bukan nasihat, tapi yang sebenar arahan, tak perlu diikut, perlu diikut. Itu semua technicalities, isu-isu teknikal yang kalau mungkin lawyer, constitutional lawyer, lawyer yang pakar perlembagaan, mungkin mereka boleh duduk di Selangor Club Long Bar semasa minum beer tu, dia orang berbahas dan berdebat isu ini. But the reality is a political decision, keputusan politik berdasar kepada apa yang Perdana Menteri nak. Dan Perdana Menteri ni ialah Anwar Ibrahim. Kalau dia nak Najib dibebas, maka Najib akan dibebas. Kalau Anwar tidak mahu Najib dibebas, maka Najib tidak akan dibebas. It's all in the hands of one person, Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim tahu, dua Perdana Menteri sebelum ini, Ismail Sabri Yaakob, dan sebelum tu Muhyiddin Yassin, dua Perdana Menteri digulingkan kerana tidak mahu bebaskan Najib dari penjara. Adakah Anwar sanggup menjadi Perdana Menteri yang ketiga dalam masa berapa tahun sahaja yang akan digulingkan oleh kerana Najib tidak dibebaskan dari penjara? Anwar Ibrahim is a survivor. Anwar Ibrahim kalau jumpa Yahudi, dia kata saya sokong Yahudi. Dia jumpa Arab, dia kata saya sokong Arab. Dia jumpa orang bukan Melayu, semua orang anak saya, baik Iban, baik Kadazan, baik India, baik Cina, semua anak saya. Bila dia jumpa Melayu, dia kata saya ni berjuang untuk masa depan orang Melayu, keutamaan untuk orang Melayu. Tak lagi Cina, India, Kadazan, Bajau, Dusun tu anak saya. Jadi Anwar ni dia boleh lidah bercabang. Dia boleh jumpa Yahudi, I'm your friend. Dia jumpa Taliban, I'm your friend. Dia boleh friend dengan semua orang maknanya. Dan Anwar ni kalau dia nak buat sesuatu, dia tak kisah halal atau haram. Dia tak kisah dari segi moral, whether it's moral or not, to do something like that. Dia akan buat apa saja yang boleh membantu politik dia. Dan kalau dia terpaksa jual bangsa, jual agama pun, Anwar akan buat. Jadi membebaskan Najib dari penjara is perkara sangat-sangat kecil sekiranya untuk menentukan UMNO Barisan tidak keluar dari kerajaan, dan dia perlu buat itu, dia akan buat. Supaya dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri, kalau boleh sampai hari dia mati. Assalamualaikum. Salam sejahtera.